Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin Soe Cincau dalam sorotan berita mingguan. Antara berita yang akan dikongsikan dalam video ini ialah tablet peranti siswa hanya diberi pinjam. Kenapa ramai menyesal tebus e-Pemula di Grab? Apa aplikasi Android bahaya yang perlu dibuang segera dan banyak lagi isu lain yang akan dikongsikan. Salah satu syarikat yang mengendalikan projek Lebuh Raya Pan Borneo telah didenda RM80,000 oleh Mahkamah Seksyen di sana sebab mendatangkan kerosakan pada kabel fiber optik bawah tanah milik Telekom Malaysia. Sebanyak 4 sabitan telah dilakukan. Setiap satu membawa denda RM20,000. Pertuduhan pertama adalah kerosakan pada kabel fiber optik 48 teras di 14.4 km dari stesen TM Batu 34 mahala stesen TM TT844 dalam daerah Bintulu pada 24 Jun 2017. Kemudian, 3 kerosakan berikutnya berlaku sepanjang laluan antara dua stesen itu iaitu 7 km dari TM TT844, 42.6 km dari TM Batu 35 dan 8.05 km dari TM TT844. Semuanya dalam tahun yang sama. Ada tak dalam kalangan penonton saya yang terkesan dengan kerosakan ni? Permohonan program peranti siswa telah bermula pada 15 April 2022. Pelajar dalam keluarga B40 yang belajar di IPT boleh memohon untuk dapatkan tablet bagi pembelajaran dalam talian. Disahkan juga bahawa tablet peranti siswa ditawarkan secara pinjaman dan pelajar harus pulangkannya sebaik sahaja tamat pengajian. Penghantaran tablet dijangka bermula pada minggu kedua Jun 2022. Anda yang layak dah mohon ke tablet peranti siswa ni? Tan Sri Anwar Musa ada katakan yang tablet ini berkualiti dari jenama yang diyakini pengguna. Anda rasa jenama apa? Garmin Malaysia adakan promo raya antara 15 April hingga 8 Mei 2022. Ada 3 model jam tangan gaya hidup menerima potongan harga sehingga RM261. Di skrin sekarang adalah senarai jam-jam tangan yang ditawarkan. Sekiranya anda berminat untuk dapatkan mana-mana jam tangan promosi ini, anda boleh layari gedung dalam talian Garmin di Lazada dan Shopee. Anda ada rancang tak nak beli jam tangan raya? Kalau ada, belilah jam Garmin ni, banyak potongan harga. Perkhidmatan tempahan bas e-hailing kumpul kini tersedia di Petaling Jaya. Lebih daripada 120 perhentian kumpul tersedia di situ. Ia meliputi pusat membeli belah, universiti, kawasan kediaman dan stesen pengangkutan awam. Harga untuk setiap perjalanan dikira berdasarkan jarak dan bilangan penumpang dalam satu tempahan. Tapi anda boleh nikmati pengurangan harga bila anda tempah perjalanan dalam satu kumpulan. Menariknya, kumpul menyediakan perkhidmatan ini percuma untuk 10,000 perjalanan pertama yang ditempah di Petaling Jaya. Perkhidmatan ini lebih kurang sama dengan Grab sebab penumpang perlu tempah kenderaan menerusi aplikasi untuk ke sesebuah destinasi. Tapi kumpul sediakan harga lebih murah sebab pemandu akan ambil ramai penumpang sekaligus dalam satu perjalanan. Anda pernah naik kumpul tak? Di Subang ke ataupun di Johor Bahru? Program permohonan e-Pemula RM150 telah pun berjalan. Melaluinya, pengguna akan terima kredit e-dompet bernilai RM150 ke dalam salah satu daripada 4 penyedia yang telah dilantik iaitu BigPay, GrabPay, ShopeePay dan Touch 'n Go e-Wallet. Tapi ramai yang mengadu di akaun Facebook Grab tentang ketakpuasan hati. Rata-rata pengguna berang dengan cara implementasi e-Pemula oleh GrabPay. Menurut beberapa komen, mereka menerima voucher berbanding kredit yang boleh digunakan untuk membayar pembelian di kedai-kedai fizikal. Tak tahulah Grab ni tak faham arahan ataupun terlepas maklumat waktu sesi penerangan. Tapi e-dompet e-Pemula lain seperti tidak mempunyai isu. Mereka dengan jelas membezakan kredit e-Pemula dengan voucher tambahan yang ditawarkan. Anda tebus e-Pemula di platform mana? Kesianlah kan orang yang dah tebus e-Pemula dekat Grab ni. Siapa sangka kerusi plastik biasa ada dijual di Shopee pada harga ribuan ringgit sebab ia pernah diduduk oleh pemandu kereta lumba Formula 1 Sir Lewis Hamilton. Beliau dikesan berada di stesen minyak Petronas Kuala Lumpur awal minggu lalu bersama rakan sepasukannya George Russell. Beberapa foto peminat berkaitan Lewis kelihatan berlegar di media sosial, antaranya menunjukkan beliau duduk di kerusi plastik. Gambar itu telah terpapar di dalam senarai jualan di Shopee bertajuk Kerusi Bekas Tempat Duduk Pelumba Dunia Formula 1 Lewis Hamilton Rare Item. Lagi mengejutkan, kerusi itu dijual pada harga RM2,888.88 oleh 5 Bintang Auto Parts, penjual di Shopee bertaraf preferred. Kerusi itu juga menerima jaminan Shopee 100% asli yang menjanjikan pulangan wang jika barangan tersebut tidak asli. Dalam senarai Shopee dinyatakan bahawa kerusi itu adalah rare sebab pernah diduduki Lewis Hamilton. Malah ada bekas punggung Lewis dan dibalut terus selepas beliau bangun agar kesan punggung tersebut kekal segar di atas kerusi. Walaupun dikatakan rare, tapi senarai tersebut menunjukkan terdapat 9,999 unit untuk dijual.
Kerusi plastik tu nampak macam kerusi biasa, harga kurang dari RM10. Macam mana nak sahkan kerusi tu pernah diduduki oleh Louis? Macam-macam benda boleh dijual di Shopee sekarang kan? Anda rasa item apa lagi yang rare yang boleh dijual? Pengguna peranti Android perlu ambil perhatian serius tentang perkara ini. Penganalisa keselamatan app Sensors telah temui beberapa aplikasi yang mencurigakan. Ya, didapati cuba mengumpul terlalu banyak maklumat pengguna tanpa izin. App Sensors senaraikan 11 aplikasi yang mereka temui mengandungi perisian hasad tetapi kelihatan berfungsi seperti aplikasi biasa. Aplikasi yang berbahaya ini adalah seperti di skrin sekarang. App Sensors telah laporkan tentang perkara bahaya ini kepada Google tahun lepas tapi baru dibuang dari Google Play Store pada 25 Mac 2022. Masalahnya, ada aplikasi yang telah dibuang kembali semula disenaraikan di Google Play Store. Walaupun Google menjamin ianya selamat tapi lebih baik anda berjaga-jaga dengan tidak memasangnya di peranti. Adakah aplikasi ni yang anda guna? Kalau ada, buang sekarang. Pernah tak anda boros masa beli makanan di bazar Ramadan? Beli makanan banyak, lepas tu tak habis. Duit yang habis. Jika ya, ada tips yang anda perlu lakukan untuk berjimat. Salah satunya, jangan pergi bazar dengan kawan. Sebab kadang-kadang, pengaruh kawan boleh jadi sebab kita terlebih berbelanja. Anda boleh ketahuinya lebih lanjut melalui artikel Tips cara mudah jimat berbelanja di Bazar Ramadan di portal Soya Cincau BM. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin Soya Cincau, kita jumpa lagi. Bye!